Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini, pagi Khamis. Mungkin ada yang berpuasa, bunda tak puasa. Kena beritahulah juga, nanti suruh-suruh orang puasa, kita pun tak puasa. Saya ada sebab untuk tidak dapat berpuasa. Dan di pagi yang sejuk ini sebab agak musim hujan kan. Di Sungai Berap ni nampaknya hujan setiap hari. Alhamdulillah, barakah minallah, nikmat daripada Allah. Kita tidak terlalu panas. Dan mudah-mudahan kita mendapat cuaca, udara, nikmat yang diceritakan, bagaimana nikmatnya cuaca dan suasana di syurga yang telah kita baca beberapa hari yang lalu. Jadi bila kita menikmati nikmat di dunia ini, kita akan letak di hati kita bahawa nikmat di akhirat itu jauh lebih bagus, lebih nikmat, lebih indah dan lebih lagi perlu kita kejar dan perlu kita usahakan untuk mendapatkannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita terduga ataupun merasa sedikit perkara yang mungkin kita tidak berapa senangi, panas ke atau apa sahaja, kita fikir bahawa sebenarnya azab di neraka itu lebih dahsyat. Maka kita perlu jauhi dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik kecil apatah lagi yang besar. Itulah kita manusia. Kerana kita ini hamba Allah, kita dijadikan oleh Allah. Kita bukan jadikan diri kita sendiri, dan apa yang kita nikmati hari ini datangnya daripada Allah. So kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Kita dengarlah apa yang Allah perintah kepada kita. Kita patuhlah apa yang Allah perintah kepada kita, kerana Allah yang menjadikan kita. Allah yang memberi kita segala nikmat. Allah lah yang menjadikan kita manusia yang mulia. Maksudnya manusia yang ada lengkap dan segalanya, menikmatinya dengan baik. Okey, para sahabat yang dikasihi Allah sekalian, sahabat syurga, mudah-mudahan kita diberikan Allah syurga. Jadi kita sebutlah sahabat syurga. Sahabat syurga tu maksudnya kitalah sahabat yang sering berusaha untuk masuk syurga. Berusaha dan berdoa mudah-mudahan Allah rahmati kita, kita masuk ke syurganya. Kita sentiasa berharap, sentiasa ar-raja. Ar-raja maksudnya harapan, mengharap. Dan harapan itu bukan kosong. Harapan itu dengan usaha, dengan mempelajari, mendalami bagaimana untuk sentiasa dikatakan melakukan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu doa, kerana syurga itu rahmat Allah, bukan terpulang kepada amalan kita sahaja. Amalan itu adalah usaha, tetapi untuk sampai ke situ ialah rahmat Allah. Maka kita memohon rahmatnya.
ini sengaja bonda ulang setiap kali tentang rahmat Allah ini. Mungkin para sahabat yang mengikuti live saya, live bonda ni, selalu dengar bonda selalu cerita tentang rahmat, dan orang lain juga. Kerana kita jangan lupa apa sahaja kita buat itu rahmat Allah. Apa sahaja kita buat itu rahmat Allah. Kita tergerak hari ni untuk ikuti tadabbur ni, rahmat Allah. Bonda ni dapat bercakap ni rahmat Allah. Kalau tidak dirahmati Allah, tidak digerakkan hati, mungkin bonda rasa bonda lebih senang rehat. Rehat dalam arti kata rehat yang tak tahulah namanya, rehat melengkar, orang kata bahasa kasarnya. Duduk buat kerja yang sia-sia, yang lain yang mungkin tak sedar. Tapi rahmat Allah, Allah bukakan hati. Allah kata bacalah apa yang berbincanglah apa sahaja yang boleh memberikan faedah. Dan para sahabat sekalian juga dibukakan hati oleh Allah, dirahmati Allah untuk sempat bersama pada hari ini, untuk tergerak hati membuka dan menuntun seterusnya. Mudah-mudahan Allah berkati dan ada manfaat, tidak banyak sedikit. Kadang-kadang kita menuntut ilmu ni tidak sama daripada seseorang pada seorang yang lain. Ada orang dapat lebih banyak, ada orang dapat sedikit. Dan barakahnya itu juga terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita pada waktu kita mendengar itu kita tidak tersentuh hati lagi. Kadang-kadang waktu kita dengar ni bersama saya ni mungkin tak rasa lagi. Tetapi Allah bukakan hati selepas 10 hari, selepas 1 tahun. Saya pernah dengar dalam tadabbur ada cerita begini. Dan tiba-tiba rasa ingin mendalami lagi, buka terus. Itu kan namanya satu gerakan hati yang Allah beri, rahmat yang Allah beri kepada kita. Jadi apa sahaja majlis ilmu tu kita ikuti saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah turunkan malaikat untuk memberi rahmat kepada kita. Jangan kita rasa kita tak dapat apa. Biasa kita rasa begitu. Macam kosong saja. Tapi mungkin rahmatnya itu datang kemudian. Atau ada juga orang rahmatnya turun pada ketika itu. Pada ketika itulah dia merasa tersentuh hati untuk merubah dirinya, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu yang kita pohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan kita sempat untuk menjadi orang baik sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita menjadi orang yang berubah, yang bertaubat sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara yang perlu kita taubatkan. Jangan kita fikir saya tak pernahlah buat dosa besar, tidak berzina, tidak itu, tidak ini, tidak derhaka kepada ibu bapa, tidak syirik, itu kita rasa. Tetapi mungkin ada perkara-perkara kecil yang kita terlajak buat, tak sedar. Itulah yang kita perlu minta ampun kepada Allah sepanjang masa, sepanjang ketika, supaya kita memang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan begitulah Dan kita sambunglah itu celoteh pagi saja sebagai satu ingatan sebelum kita memulakan ilmu. Mudah-mudahan niat kita pada ini mencari ilmu, diberkati dan dirahmati, mendapat rahmat yang Allah minta malaikat turunkan kepada penuntut ilmu, itu kita dapat hari ini insya-Allah. Sebelumnya Bonda sebutkan apa yang kita baca hari Selasa yang lalu. Saya terus mulakan ulang balik daripada ayat 41, di mana ayat 41 menyebutkan tentang ashabus shimal wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Iaitulah yang orang yang diberikan, orang puak kiri lah kita kata. Dan ditafsirkan bahawa mereka ini mendapat report cardnya, amalannya daripada sebelah kiri sebagai satu petanda bahawa mereka ini adalah penghuni neraka. Sebagai satu petanda bahawa apa yang mereka lakukan di dunia itu tidak menurut perintah Allah. Lalu Allah tidak rahmati, maka
mereka menjadi puak kiri. Ashabul shimali, ataupun kita baca sebelum ini ashabul mash'amah. Wa ashabul shimali ma ashabul shimal. Mereka berada fi samumin wa hamim. Mereka berada di dalam neraka, di dalam api ribut yang panas, air yang menggelegak. Wa zillim min yahmum, dan mereka sentiasa berada dalam awan gelap yang pedih, yang menyesakkan. Tidak sejuk, maksudnya terlalu panas. Ini yang kita nak sambung. Kita dah baca last hari tu, innahum kanu qabla zalika mutrafin. Mereka sebelum ini hidup bermewah-mewah, bersenang lenang. Tetapi kenapa bonda sebutkan di dalam tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah nikmat Allah itu kita terima dan kita jangan lalai. Kita tidak mahu yang termasuk dalam golongan mutrafin ini. Sebenarnya mutrafin ini mereka yang bersenang lenang dengan perkara yang haram, bukan perkara yang dibenarkan. Saya nak sebutlah, sebab kadang-kadang kita confuse, kita rasa tak bolehlah rupanya kita bersenang lenang di dunia, tak bolehlah rupanya kita ni berbahagia di dunia. Itu salah tanggapan. Saya tidak salahkan Tok Guru kita zaman dulu. Dia suka selalu sebutlah supaya kita tak boleh bersenang lenang di dunia. Sebenarnya itu sebagai satu pahaman yang mudah supaya kita jangan terlalu leka. Dia nak beritahu secara terperinci itu banyak perkara lagi yang perlu disampaikan. Jadi untuk memudahkan, jangan kita kejar dunia. Memang betul pun kita tak kejar dunia. Sebab kalau kita kejar dunia, kita lupa akhirat. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya-Allah kita akan buat apa yang ada di dunia. Betul Jadi yang tergolong dalam mutrafin ini, yang mereka yang bermewah-mewah ini, mereka yang bersenang lenang dengan perkara yang haram. Contoh, seorang lelaki yang bersekedudukan, bukan lelaki saja, kalau bersekedudukan tu ada lelaki ada perempuan, bersekedudukan dengan bukan mahram. Mereka rasa mewah, mereka rasa seronok hidup dunia, tapi perkara itu haram. Dia rasa bahagia, rasa yelah, benda haram, perkara haram. Syaitan ada duduk di situ. Dia akan sentiasa merasakan enaknya, merasakan seronoknya, merasakan bahagianya. Lalu itulah yang diceritakan bahawa mereka tenggelam dalam dosa, tapi mereka rasa perkara itu indah. Perkara itu perkara itulah yang baik, yang mereka berada dalam keseronokan yang mereka lupa bahawa akan ada akhirat nanti. Jadi itu satu contoh. Kalau contoh pula, bonda dah banyak cerita pada masa yang lepas, pada hari Selasa, tentang keuangan. Duit haram, terasa mewah, tapi sebenarnya dia hidup dalam keadaan sentiasa ada dosa. Dosa itu mengejarnya, mengelilinginya, mengelilingi tengkuknya, mengelilingi tekaknya, mengelilingi segala dirinya. Maka dia merasa dia senang, hebat. Orang pun pandang dia orang istimewa, hebat. Tetapi sebenarnya itu perkara dosa yang tidak memberikan imbalan baik untuk akhiratnya. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, samping kita membaca tentang balasan neraka ini supaya kita rasa ngeri, jadi kita melihat bagaimana kita boleh berseronok di dunia dan kita juga seronok di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan macam sambungan yang lepas lah. Cuma jangan kita sampai lalai. Kita boleh menjadi jutawan. Kita boleh menjadi jutawan ataupun hartawan di dunia. Tetapi kita menggunakan harta itu pada perkara yang baiknya. Bukan sahaja menggunakan, tetapi kita mendapatkan harta itu daripada perkara yang halal, perkara yang baik, perkara yang diizin oleh Allah. Kalau kita berniaga, berniaga mengikut aturan yang telah Allah tentukan. Contoh, kita dalam perniagaan ini banyak yang disebut dalam Al-Quran. Ada surah khas untuk orang yang timbangannya mesti betul, berniaga mesti
mesti jujur, sentiasa menjelaskan ini yang baik, ini yang tidak baik, yang sentiasa maksudnya ada menjaga pelanggan, menjaga pelanggan dengan jujur, dengan memberitahu kelemahan-kelemahan apa yang kita niagakan. Dia sebabnya mungkin kita fikir kita ni berniaga, kita fikir berniaga jual barang kat pasar saja. Sebenarnya termasuklah mereka korporat, ahli korporat yang untuk ada syarikat-syarikat besar yang berniaga barang-barang besar, bukan barang maksudnya perniagaan besar lah, macam perumahan, hartanah. So dia kena jujur menjelaskan tanah ini kebaikannya, tanah ini masalahnya. Kerana kita lihat kalaulah kita berniaga hanya menjelaskan kebaikan saja dan kita tahu ada kelemahan tanah itu contohnya atau rumah itu, tapi kita tidak jelaskan dan pembeli tidak tahu memilih, lalu dia mendengar hanya kebaikan dan dibeli, maka mereka yang rugi itu pembeli. Dalam keadaan ini perniagaan itu, ahli korporat itu tidak jujur dalam perniagaannya, maka akhirnya dia juga akan tenggelam dalam kemewahan yang tidak benar, kemewahan yang tidak membahagiakannya di akhirat. Malah mungkin itulah yang membawa dia, na'udzubillah, kepada yang dikatakan tadi, mereka innahum kanu qabla zalika mutrafin. Mereka bersenang lenang dengan keuntungan yang mereka dapati daripada penipuan. Itu dianggap penipuan, melainkan kalau dia sendiri tidak tahu masalah, tapi kalau dia tahu masalah dan dia sembunyikan, maka itu dianggap penipuan. Jadi kalau kita bertugas di mana-mana, sama ada kita majikan, kita yang punya company, ada kelemahan, kita kena bagi tahu pelanggan. Kalau kita pekerja, kita kena berbincang dengan majikan untuk menjelaskan kepada pelanggan kelemahan-kelemahan yang ada supaya mereka memilih dengan betul. Memilih dengan betul. Jangan kita berikan kerugian kepada orang lain. InsyaAllah, sebenarnya kalau kita jujur, Allah Subhanahu Wa Taala membantu. Kalau ada kelemahan itu, boleh jadi kelemahan itu tidak menyusahkan, ataupun meskipun ada kelemahan tapi diredai oleh pelanggan dan kelemahan itu tidak pun menjejaskan kebahagiaan pelanggan, maka sama-sama bahagialah pelanggan dan orang yang berniaga tadi. Itu yang kita maksudkan. Kita tidak mahu lalai, kita tidak mahu senang sahaja, kita tidak mahu kita rasa bahagia saja, kita saja nak untung, tidak berfikir keuntungan orang lain, keuntungan pembeli, kalau kita memberikan khidmat, contohnya khidmat, bukan meniagakan barang, kita memberi perkhidmatan apa? Perkhidmatan contohlah perkhidmatan, banyak perkhidmatan macam kita salon, perkhidmatan kalau orang yang menyediakan alat komunikasi, itu semua perkhidmatan. So perkara ini dia mesti usahakan untuk memberi yang terbaik. Jangan dia leka dengan keuntungan saja. Tak apa, bagi barang murah pun tak apa, tapi kita kita dapat untung banyak. Contoh kalau bangun perumahan mungkin menggunakan bahan-bahan yang murah, tetapi membahayakan kepada pembeli. Itu tidak bagus. Kerana kita nak keuntungan saja. Kita tidak mahu keuntungan juga kepada pihak pengguna. Jadi ini perlu kita sentiasa fikirkan kebaikan orang lain, bukan hanya kebaikan kita. Jadi itu yang dikatakan kita tidak lalai. Jadi bila kita buat sesuatu, kadang-kadang kita bukan peniaga pun, kita mungkin pekerja, contoh, kalau anda pekerja contohlah, saya orang perempuan, cerita masak lah, sebab pernah juga terlibat sikit-sikit dengan bakers. Kadang-kadang kita tahu bahawa bahan itu mungkin membahayakan kepada orang yang memakan makanan itu.
maka kita kena elakkan. Kita kena jauhkan. Kita kena tukar dengan bahan yang lebih sesuai. Kita kena tukar dengan bahan yang lebih sesuai. Mungkin tuan-tuan dan puan rasa suara saya pagi ni perlahan. Kalau rasa tak dengar, tolong bagi tahu. Tak maaf kalau tak apa dengar. Dan saya kira kalaulah kita saya balik semula tadi menyediakan makanan, penyedia makanan lah, tak kira bakers ke caterer mana ke, ada bahan-bahan yang mungkin membahayakan kepada pelanggan, kepada pembeli kita. Contoh, kalau kita buat kek, kadang-kadang ada untuk supaya dia lebih tahan, pengawet, ada yang bahaya. So, dan kalau sebab itu kalau kita nak buat sesuatu, kita kena belajar. Macam bonda dulu memang pergi belajar di Mardi. Ukuran bagaimana yang boleh dan yang tidak boleh. Dan yang mana bahaya. Kalau kita tak tahu ukuran, tak payah guna perkara tu. Jangan guna bahan tu. Guna yang lain yang lebih baik. Begitu juga belum lagi kita bercerita. Kita mencari yang halal. Bukan senang sebenarnya nak mencari bahan yang halal. Kita memang jadi masalah. Kita pergi, kita tengok tak ada yang halal, kita tak boleh beli. Kita kena pergi cari kedai lain. Kita rasa buang masa. Tetapi kita mengharapkan reda Allah. Itulah menyebabkan kita menjadi barakah dalam setiap kita punya apa yang kita lakukan. Apa yang kita buat. Barakah itu yang kita kehendaki. Contoh, kalau kita seorang caterer, kita susah nak cari daging, kita nak pastikan dia daging yang halal. Kadang-kadang ada mahal, terpaksalah, keuntungannya sedikit. Tapi percayalah, barakahnya ada. Jangan kita tenggelam dalam mutrafin itu, lalai dengan perkara-perkara yang haram. Perkara itu sedikit berbanding dengan yang saya sebut tadi, lalai mungkin bersekedudukan sebagai itulah lebih besar. Lalai menggunakan harta orang lain dan sebagainya, itu dosa besar. Mungkin kita rasa dosa kecil aja kita buat. Sebenarnya itu bukan dosa kecil kerana itu memudaratkan orang. Apabila dia memudaratkan, maka kita terpaksalah, bukan terpaksa, maksudnya kita berusaha untuk mengatasi perkara yang boleh memudaratkan orang lain. Jadi kita tidak, itulah yang kita katakan kita tidak lalai. Kita ni bukan susah sebenarnya untuk menggunakan bahagia dunia kita ini untuk akhirat. Tidak susah, tetapi kita perlu peka. Tidak susah. Saya sebut tidak susah. Kita rasa mula-mula susah. Kalau saya sebutkan tadilah, kalau kita kata, oh susahnya nak cari yang ini, yang macam ni, buang masa dan sebagainya. Mula-mula kita rasa susah, tetapi apabila kita sudah terbiasa, maka kita rasa tidak sempurna kalau kita tidak lakukan yang terbaik untuk pelanggan kita. Kita harap semua macam tu lah. Mudah-mudahan ada yang mendengar ni rasa untuk berubah kepada yang lebih baik lah. Okey, kita baca, ini baru kita nak baca ayat baru. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Mereka yang menjadi ashabus shimal ini dikata mereka sentiasa melakukan dosa yang besar. Tengok. Mereka yang sentiasa melakukan dosa yang besar. Besar pula saya nak pegang buku saya. Sentiasa melakukan dosa yang besar. Dia maksudnya dia tenggelam. Kanu yusirrun. Yusirrun tu maksudnya bahasa Melayu yusirrun ni apa? Dia memang kata sentiasa, maksudnya hati dia memang tertarik saja nak buat perkara tu. Nak saja buat tu. Celik pagi ingat yang tu. Celik pagi ingat yang haram. Dia tak, bukan ingat benda tu haram, maksudnya ingat nak buat tu. Kalau saya sebut tadilah, macam lelaki yang bersekedudukan dengan perempuan, dua-dua lah, bersekedudukan yang bukan bernikah. Memang kalau mereka ini setiap hari, maksudnya memang tak ada pun rasa bersalah, tidak ada pun rasa untuk merubah, untuk meninggalkan perkara yang haram itu, maka berterusanlah dia dalam dosa yang besar. Begitu juga kalau kita lihat mereka yang buat hubungan sejenis, hubungan sejenis.
Mungkin mereka rasa seronok dunia, mutrafin, leka. Dia rasa itu baik daripada dia kahwin, nak kena ni, nak kena baik. Dia kaum sinis pun boleh juga, dia kata. Sekarang banyak berlaku kan. Dan dia leka, dia sentiasa. Perkara itu sudah memang dah macam hidupnya sepanjang masa begitu. Walaupun lainlah kalau mereka tak tahu perkara itu haram, dia jahil. Tapi kalau dalam suasana sekarang tidak ada jahil dah, sebab ilmu ataupun pemberitahuan tentang perkara itu haram sentiasa saja dilakukan. Contohnya berlaku teguran dari pihak-pihak berwajib, pihak JAKIM, pihak pendakwa-pendakwa, tak kiralah pendakwa bebas dan sebagainya, beritahu perkara itu tidak boleh, tapi mereka teruskan lagi. Maka mereka inilah orang yang lalai. Mereka inilah orang yang dikatakan alal hinsil azim. Mereka lah yang terus dengan dosa-dosa besar itu. Itu dosa besar. Bukan main-main. Seronok, percayalah anak-anakku sekalian. Dosa itu hanyalah, maksudnya bukan dosa. Kesenangan, kemewahan, keseronokan itu hanya sementara. Berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun. Selepas itu akan mati. Apabila mati, kekallah di dalam Ashabus Shimal. Itu akan menjadi penghuni neraka yang dahsyat. Penghuni neraka yang dahsyat. Jadi sahabat sekalian, tolonglah. Kalau kita mengenali sesiapa yang terjebak dengan perkara-perkara begini, bantu mereka. Bantu mereka. Bantu tu maksudnya dengan teguran yang baik. Kalau kita sudah melakukan teguran yang baik tidak juga berubah, mungkin kita perlu mencari jalan lagi. Contohnya mungkin kita mencari orang yang boleh menasihati, yang dia mungkin boleh dengar. Mungkin kita boleh panggil ustaz-ustaz yang lebih dia lebih hormatilah. Dan kalau sudah tidak ada jalan lain, maka kita terpaksa memberitahu pihak berwajib untuk pelaksanaan segi undang-undang supaya perkara itu tidak berlaku. Contoh macam berkedudukan dan sebagainya. Kita dah nasihat, kita dah berikan, dah panggil sesiapalah orang lain, ada orang ketiga untuk menasihatkan. Tapi berterusan juga, maka kita perlu melaksanakan, menegah perkara itu dengan menggunakan undang-undang. Walaupun kita bukan orang undang-undang, kita serahkan kepada pihak berwajib dengan cara kita memberitahu pihak berwajib untuk membetulkan. Jadi kita kena bantu. Itu bantuan kita kepada sahabat kita. Biarpun di dunia kelihatan mungkin mereka memusuhi kita dengan perkara tersebut, tetapi niat kita kembali kepada niat kita. Kita mahu dia menjadi baik. Kita mahu dia juga akan berubah dan masuk ke syurga. Dia adalah sesama manusia dengan kita. Dia adalah sesama Islam kita, khususnya Islam. Kita sahabat kita sebenarnya. Apatah lagi kalau jiran kita. Apatah lagi kalau jiran kita. Itu sebabnya segalanya kita perlu peka. Kerana bila kita ni kalau ada perkara dosa yang berlaku di sekitar kita, yang kita tahu dan kita diamkan, kita juga bersyubhah dengan dosa tersebut. Ini dari segi hukum dakwah lah, saya kena beritahu. Kita bersyubhah dengan perkara dosa. So, kita bukan mencari permusuhan, tetapi kita mencari kebaikan. Mungkin pada ketika kita menegur, dianggapnya kita musuh. Tetapi apabila dia telah telah baik, dia sedar, insya-Allah dia faham bahawa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikannya. Di samping itu, kita sentiasa berdoa. Bukan usaha saja, menegur saja. Yang utama ialah doa. Malah sebagai seorang pendakwa, kita ni pendakwa semua. Kalau kita nak menegur orang, kita solat hajat dulu. Solat hajat, malam-malam kita solat hajat. Kita baca Fatihah, lembutkan hati dia. Kita baca surah Taha supaya hati dia lembut, nak dengar cakap kita. Allah terangkan hatinya. Bacalah ayat apa pun, doalah kepada Allah. Mudah-mudahan hatinya akan berubah menjadi baik.
Kita pun bukan baik sangat. Jangan fikir tunggu kita baik sangat baru kita boleh tegur orang. Tetapi kalau dalam bab, contoh saya berikan tadi, dalam bab berkedudukan, kita sudah baik dalam bab tu sebab kita tidak berkedudukan. Nampak tak? Lainlah kalau pada masa tu, na'udzubillah, kita pun berkedudukan, nak tegur orang yang berkedudukan. Itu tak boleh lah. Jadi mungkin kita ada dosa-dosa yang lain yang kita tak tahu. Kalau kita tahu tak betulkan juga, itu memanglah. Kan? Jadi kita bukanlah orang terbaik, tetapi apabila dosa besar begitu berlaku, kita kena celikkan mata, celikkan hati, jujurkan hati untuk mendoakan dia pada kebaikan. Itu yang perlu kita lihat. Contoh saya nak bagi. Ialah sebab dulu saya selalu pergi ceramah. Jadi selalulah ada orang bertanya. Dia berikan saya satu masalah. Bila mana dia ada jiran. Seorang perempuan dan ada anak lelaki. Perempuan ni tak ada anak lain. Itulah anak lelakinya seorang-seorangnya. Dan anak lelaki sering membawa perempuan ke rumahnya dan tidur satu bilik. Si ibu tidak mahu melarang anaknya atas alasan takut anaknya lari dan dia tak ada siapa-siapa. Jadi apakah tanggungjawab kita sebagai jiran? Mungkin peringkat awal kita menasihati ibunya, tapi ibunya juga ada masalah. So, kita kena nasihati anaknya dengan cara yang baik. Kalau kita ni orang perempuan, mungkin susah nak mendekati anak lelaki. Mungkin suami kita. Mungkin kalau tak boleh juga carilah ustaz ke yang boleh menasihatinya. Kalau sampai pada satu keadaan memang tak boleh berubah dah, kita kena beritahu pihak berwajib untuk melaksanakan menyekat perkara itu melalui undang-undang. Bukan kita pula yang pergi tangkap, pergi marah, pergi bising dalam rumah dia. Itu tak boleh lah. Perkara itu memang bukan hak kita. Kita hanya menasihatkan dengan cara yang baik, menegah dan sebagainya. Okay, sebab itu kalau di dalam hadis mengatakan man ra'a munkaran falyughayyiru biyadihi atau bilisanihi, kalau tak biqalbihi wa huwa adaful iman. Man ra'a minkum munkaran. Susah betul saya nak ingat hadis, padahal senang sangat ya. Sesiapa di antara kamu melihat mungkar, maka ubahlah dengan tangan kamu. Nanti kita kata kita tak upaya mengubah dengan tangan. Cara yang Bunda sebutkan itu ubah dengan tangan lah tu. Kita mula-mula gunakan lidah, tegur, nasihat, tak boleh baik. So sekarang apa cara kita mengubah? Takkan kita nak pukul, baru kita kata guna tangan? Tidak. Guna tangan tadi, kita beritahu pihak-pihak yang boleh mengambil tindakan secara undang-undang. Itu dengan tangan lah tu. Kuasa. Kuasa kita apa? Kuasa kita memberitahu kepada pihak yang berkenaan. Okay? Sebab kita tak mahu mereka ini akan kekal sebagai ashabus syimal. Kita tak mahu mereka ini akan kekal dalam keadaan yang dosa dan sebagainya. Jadi satu lagi yang perlu kita lihat maknanya dalam ashabus syimal ini, di samping kita menjaga diri kita, kita kena juga jaga sahabat kita. Sebab kita tak mahu ada wa kanu yusurruna 'alal hinthil azim. Kita tak mahu mereka kekal dalam dosa besar. Dosa besar itu cerita maksiat yang saya sebutkan tadi. Belum kita banyak lagi yang lain, di antaranya derhaka kepada ibu bapa. Kita selalu mendengar cerita tentang derhaka kepada ibu bapa. Bagaimana untuk memperbaikinya? Kita mungkin alhamdulillah tidaklah, tetapi mungkin kita lihat, kita dengar cerita orang tua ditinggalkan, orang tua na'udzubillah macam-macam. So tanggungjawab kita kena menegur anak itu. Kita kena memberitahu. Kita kena doakan supaya dia menjadi anak yang baik. Kita kena macam-macam lah usaha supaya dia menjadi anak yang baik, anak yang tidak derhaka. Kerana kita tak mahu alal hinsil azim ini, kita tidak mahu dikatakan mereka itu melakukan dosa yang besar. Apatah lagi kalau pergi kepada syirik. Kita dengar
perkataan-perkataan yang keluar tu macam hampir kepada syirik. Belum syirik lagi. Kita cuba betulkan. Kita cuba betulkan. Kalau kita nampak, dengar-dengar ada perkataan yang macam boleh membawa kepada syirik. Contoh, kita ajak dia solat. Kita, tak apalah, nantilah balik rumah. Itu sebenarnya, perkara tu nampak mudah tapi boleh menjadi syirik khafi. Sekiranya dia merasa, dia tahu bahawa yang dia buat itu adalah dosa, dia tak syirik lah. Tapi dia kata tak apa, maka dia menjadi syirik. Kerana perkara wajib dikatakan tidak apa. Kalau dia kata balik rumah hujung waktu, akhir waktu dia boleh solat lagi, itu masih lagi dalam keadaan yang boleh. Tapi kalau dia kata tak apalah, nanti jamak sekali, nanti qada sekali. Sebenarnya kalau kita tidak ada alasan untuk qada, tak boleh. Kita kena teruskan juga. Kena solat juga. Tak bolehlah cakap, oh tak apa. Tak apa itu pun kembali kepada niat dia. Kalau dia niat bahawa solat itu boleh tak dibuat, maka perkara itu boleh menjadi syirik. Jadi mungkin kita dengar dia kata begitu. Ada kaedah lah kita menegur. Janganlah dia cakap macam tu depan ramai-ramai. Kita nak syirik dah tu. Tolonglah jangan buat begitu. Kerana ini boleh menjatuhkan air mukanya. Kita cari peluang untuk menyampaikan, memberitahu. Memberitahu dengan jelas lah, dengan baik. Bersahabat dengan dia. Buat baik. Sebab itu kalau kita ni jadi pendakwa, kita tak boleh pilih-pilih. Kita kata, dah dia ni banyak dosa, malah aku nak kawan dia. Memang betul dari segi persahabatan. Memang ada hadis. Bersahabatlah dengan orang baik. Sama dengan berdekatan dengan orang yang menjual minyak wangi. Kalau kita tak beli minyak wangi, kita dapat wanginya. Kalau bersahabat duduk sebelah tukang besi, boleh jadi percikkan api besi itu terkena kita. Maksudnya berkawan dengan orang jahat, begitulah. Itu persahabatan yang akrab. Tetapi kalau nak bina repo, bina sahabat baik, bukan sahabat baik, bina hubungan supaya kita boleh memperbaiki sama-sama. Kita kata nak bersama ke syurga, kita kena baik dengan semua orang. Kita kena terbuka. Jangan kita rasa, oh saya ni dah tua, malah aku nak kawan budak-budak ni. Macam mana kita nak tegur dia kalau kita tidak hampir dengan mereka? Atau kita kata, saya ni pangkat saya apa? Nak berlawan dengan mereka, malahlah. Kita rasa dia menjatuhkan imej kita. Itu sebabnya kita jangan rasa sangat imej ni. Sebenarnya kita sama je. Kita manusia biasa. Jangan fikir kita ni ada gap, ada benteng antara kita dengan sipulan. Kerana dia tak pakai tudung, maka kita jarang nak tegur dia. Bersahabatlah. Bukan bersahabat baik maksudnya sehingga cerita pun kita cerita semua dengan dia, tidak. Tetapi sentiasa senyum manis dengan dia, sentiasa berhadiah-hadiah dengan dia, tahabu. Sebab kita berhadiah tu, dia rasa sayang dengan kita pun boleh cakap dengan dia apa yang sepatutnya dia buat. Kadang-kadang mereka boleh berubah tanpa kita cakap. Itu Allah yang gerakkan hatinya, bukan kita. Janganlah kita nak rasa bahawa oh saya dah baik, saya tak boleh berkawan dengan ni. Saya ustazah. Saya tak ada ke saya boleh berkawan dengan ini? Cuma kadang-kadang ada perkara lah. Dulu-dulu saya buat juga, tapi sekarang ni rasa macam tak berapa sesuai lah, dan saya perlu turunkan juga kepada sahabat sekalian. Kita boleh bergambar dengan orang yang tidak menutup aurat, tetapi tidak boleh disebarkan dalam media sosial. Kerana kita bantu dia untuk menyebarkan perkara yang tidak baik. Apa tak maksud dia? Faham maksud benda? Begitu juga, jangan kita bantu. Contoh kan, kita lihat ada orang cantiknya pakai, dia tak menutup aurat. Dalam Facebook itu cantiknya. Itu satu sokongan kepada perkara yang haram. Sokongan kepada perkara yang haram tanpa kita sedar. Jadi elakkanlah melakukan perkara tersebut. Elakkan. Pujilah yang baik-baik. Jangan puji yang tidak baik. Nanti kita jadi lalai. Sebab lalai ni, selanjutnya kita bercerita tentang lalai ini. Lalai ni ada banyak
ada banyak perkara yang boleh menyebabkan kita lalai. Selain daripada harta, of course semua orang faham harta boleh kita lalai sebab kita sibuk dengan mencari harta. Kita seronok dapat untung itu, untung ini, kita lalai. Kita lupa mengeluarkan zakat, kita lupa bersedekah, kita lupa infak, itu lalai harta. Anak-anak juga boleh menyebabkan kita lalai. Anak-anak kita cantik-cantik, anak kita pandai-pandai, anak kita hebat-hebat, kita boleh lalai juga. Kita tengok dia buat haram pun kita buat tak tahu kerana kita rasa anak kita tu lah orang baik. Anak kita lah orang yang memang dikagumi oleh orang lain. Perasan tak? Okey. Mungkin macam saya sebut tadi, mungkin dia tidak menutup aurat, mungkin dia tinggalkan solat, mungkin apa pun saja kesalahan kita lalai, kita tak beritahu. Kerana kita dah rasa anak kita tu sebaik manusia dah kita rasa. Yalah, anak kita kan, dia pula ada kebaikan-kebaikan yang tersendiri yang menyebabkan kita lupa dia ada kelemahan. Sebab setiap orang tu ada kelemahan dan janganlah kelemahan itu yang membawa dosa. Kalau dia membawa dosa, tanggungjawablah ibu bapa kena bagi tahu dan beritahu. Begitu juga adik-beradik, adik-adik kita boleh itu semua boleh menjadikan kita lalai. Mereka bagi kita setiap bulan RM500. Kita lalai dengan anak-anak kita bagi kita duit. Kita tak lupa nak cerita bahawa apa yang dia buat tu haram atau tidak. Kita lalai nak tanya duit tu dapat dari mana. Kalau yang kita tak nampak jelas lah apa kerja dia, tiba-tiba bagi duit banyak. Itu kena tahu juga, nanti kita jadi lalai. Termasuk juga sahabat tadi. Boleh melalaikan juga. Kita boleh lalai. Kita seronok berkawan, dia memang baik dengan kita. Kita lupa nak beritahu. Kita lupa nak beritahu kesalahan dia. Kita lupa bukan nak beritahu, lupa nak mengajak dia berbuat baik. Lupa untuk membetulkan apa yang dia lakukan yang salah. Itu lalai juga. Satu lagi lalai kita ialah memperbaiki sahabat. Tadi saya dah sebut dia tentang memperbaiki sahabat. Lalai kita dengan pangkat kita. Lalai dengan pangkat kita ni satu hal juga. Kerana kita dah ada satu jawatan yang bagus ataupun satu gelaran yang bagus, maka kita rasa kita perlu mencari kawan yang bukan mencari kawan, tanpa sedar yang berada di sekitar kita, kelompok kita hanya yang sama dengan kita ataupun ada sedikit lebih dan kurang lah. Itu pun kadang-kadang menjadikan kita lalai. Kita lupa bahawa ada insan lain mengharapkan kita. Kita lupa bahawa ada insan lain sebenarnya perlu kita dekati. Kita lupa bahawa kita ada tanggungjawab kepada non-Muslim. Kita ada tanggungjawab kepada orang kampung kita. Kita ada tanggungjawab kepada mereka yang susah. Kita tak ada tanggungjawab pada mereka yang sedang mencari ilmu dan kita tidak berikan. Itulah yang selalu bunda takut sangat tu. Selalu orang kata, sian tengok ustazah pencen-pencen kena buat live, tak penat ke? Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Saya bukanlah orang baik sangat, tapi ini sajalah yang mampu saya buat. Bunda tak mampu dah nak pergi macam dulu-dulu terbang ke sana, terbang ke sini, pergi ceramah. Tak mampu dah. Pergi tengah-tengah malam baru balik daripada ladang Felda mana dulu macam tu lah benda-benda kan. Sampai suami pun terheret sama, hantar sana, hantar sini. Sampai masanya Alhamdulillah Allah bagi duduk aja pun macam ni. Tak ada apa. Tetapi dia tanggungjawab. Saya rasa saya berdosa. Benda rasa berdosa. Kalau duduk aja termenung, berehat. Sakit pun makin datang kalau kita berehat. Jadi kita buatlah sesuatu. Sesiapa yang ada keistimewaan. Hang pandai masak, ajarlah masak. Hang pandai buat apa, ajarlah apa. Pandai dekor rumah, ajarlah dekor rumah. Segala kepandaian yang Allah beri kepada kita, kita kongsi dengan orang. Tak perlu tunggu orang tanya, saya nak ni, nak ni, nak ni. Tapi kita rasa, bukan kita rasa kita ni pandai, tapi kita cuba buat yang apa yang kita ada untuk kita. Supaya semua ni, sahabat-sahabat kita ni,
janganlah dia termasuk dalam ashabul shimal itu. Kita tak mahulah sahabat kita ni masuk ke neraka. Ya, macam bagaimana kita tidak mahu diseksa, begitulah juga kita tidak mahu sahabat kita diseksa. Faham ya maksud benda? Maksudnya selagi mana, saya benda ulang sekali lagi, kita pun tidak sebaik mana, tetapi apa yang kita nak tegah tu memang kita tak buat dah. Tapi mungkinlah kita ada kesalahan lain. Contoh macam tadi, derhaka kepada ibu bapa. Kita tak derhaka kepada ibu bapa. Kalau kita pun derhaka pada ibu bapa, kita bercakap pula tentang derhaka pada ibu bapa. Memanglah perkara itu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata perkara yang kamu tidak buat? Kita suruh orang taat kepada ibu bapa, buat baik ibu bapa, tapi kita tak buat baik pada ibu bapa. Itu masalah besar. Kita kata jangan makan harta anak yatim, tapi kita makan harta anak yatim. Kita kata jangan rasuah, tapi kita rasuah. Itu tak boleh. Tapi kalau perkara itu memang kita dah tak buat dan kita nampak orang buat, kita kena beritahu. Itu tanggungjawab kita. Kita jangan lalai hidup dunia ni. Lalai dengan diri sendiri itu. Sebab itu hari ini Bunda ceritakan tentang jangan lalai dengan nikmat dunia. Allah bagi kita nikmat di dunia ini, kita kena gunakan untuk akhirat. Bukan saja untuk akhirat, tetapi untuk kepatuhan kita kepada Allah. Maksud untuk akhirat lah. Kita untuk kepatuhan kita kepada Allah. Kita ada harta. Bukan hanya harta itu kita keluarkan setakat zakat sahaja. Tetapi kita keluarkanlah, infaklah. Jangan tunggu kaya baru nak infak. Jangan tunggu kaya baru nak infak. Kalau pendapatan kita 1,500 sebulan dan belanja kita kadang-kadang sampai 2,000. Jangan risau. Dapat je duit tu, keluarkanlah RM2 ke RM3. Mungkin RM2-3 itu memberi barakah. Tidaklah belanja kita menjadi 2,000. Janganlah pula dapat 1,500 sedekah 1,000 tu Imam Ghazali kata membazir. Walaupun niatnya bersedekah, kerana kita ada tanggungjawab dengan keluarga dan sebagainya. Kita sedekahlah. Okey. Kita sambung lagi. Saya nak sebutkan tadi, saya nak ingatkan sebelum saya tinggalkan ayat wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim, supaya kita jangan kekal dalam dosa besar. Kena ingat itu. Apa dosa besar yang mungkin dianggap dosa besar dan kita kekal di situ. Termasuklah juga mengumpat dan sebagainya, itu dosa besar. So kita lalai bergosip. Jadi daripada bergosip, baiklah duduk tengok Facebook ni yang duduk bercerita di sana sini, ada ceramah Facebook. Buka aja memang ada. Kalau tak ada, buka YouTube, dengar. Jangan duduk bergosip benda-benda haram. Tak ada, baca buku, baca apa saja perkara-perkara yang boleh mengelakkan daripada bergosip. Kalau saya nak kata baca Quran, orang kata penatlah ustazah Quran daripada pagi. Jangan kata begitu dengan Quran, ya. Kita mohon rahmat Allah supaya kita mudah membaca Quran. Okey. Seterusnya ayat yang ke-47. Wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaba wa izama a inna lamab'utsun. Cuba lihat orang yang ingkar ini, dia akan melawan keingkarannya. Ini kebanyakan orang kafir lah. Dan sebenarnya kita kata orang kafir buat begitu. Sebenarnya kadang-kadang berlaku juga dalam masyarakat kita yang Islam kata begitu. Dia tak katalah, takkanlah aku dah mati hidup balik. Tapi perlakuannya itu seolah-olah tidak percaya bahawa ada hari kebangkitan. Dia kata orang kafir ni akan kata wa kanu yaqulun, mereka berkata mereka juga selalu berkata aiza mitna, adakah sesudah kita mati, wa kunna turaba, dan kita semua telah menjadi tanah, wa izama, dan tulang belulang saja yang tinggal, a inna lamab'utsun, adakah kami akan dibangkitkan? Cuba lihat. Ini Bonda dah sebut dah. Kita mati dalam keadaan apa pun, mati dalam keadaan hancur lebur pun, akhirnya akan
Allah jadikan semula sebagaimana kita. Sebagaimana kita. Maksudnya ada tangan, ada mulut, ada segala-galanya yang bakal menjadi saksi pelakuan kita di dunia. Bakal menjadi saksi di akhirat. Tangan kita akan menceritakan apa yang dibuat di dunia. Mulut kita akan menjadi saksi apa yang dicakap di dunia. Hidung kita menjadi saksi apa yang kita lakukan hidung kita. Kaki kita tidak akan melangkah. Ini ada hadis Rasulullah. Kaki seorang hamba tidak akan melangkah di akhirat nanti. Melainkan setelah ditanya di mana kaki itu pernah digunakan untuk, semaksudnya bukan saja setakat kaki, semua anggota kita menceritakan apa amalan, apa perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Astaghfirullahaladzim. Begitulah ya yang kita perlu takut. Ini memang diceritakan tentang orang kafir, tetapi kita bagaimana? Wa kanu yaqulun, mereka kata setelah kami ni mati kemudian jadi tanah tinggal tulang, boleh hidup balik ke? Boleh dibangkitkan semula ke? Persoalannya begitu. Jadi bagi kita yang alhamdulillah mungkin yakin bahawa kita akan dibangkitkan, satu perkara yang kita perlu ingat bahawa apabila kita semua telah dibangkitkan, semua yang ada dalam anggota kita ini menjadi saksi dalam perkiraan amalan kita. So, ini yang seharusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi jangan jadi, kalau dululah masa kita kecil-kecil pun kita selalu fikir, macam mana kalau kita mati dalam laut? Sebab ada orang mati dalam laut. Mati hilang, sampai bila orang tak jumpa. Dia akan jumpa di akhirat nanti. Akan ada di akhirat nanti. Meskipun dia hancur, meskipun jatuh kapal terbang tak tahu di mana, pun hancur, dibangkitkan dalam keadaan bentuk dia begitu. Tidak bangkitkan tulang saja, tidak dibangkitkan daging sahaja atau apa-apa sahaja. Dia akan menjadi orang yang menjadi saksi sebenarnya. Dulu-dulu bonda ni kecil-kecil kan. Zaman dulu-dulu lah bonda kecil, umur 7-8 tahun macam tu. Orang pergi Mekah naik kapal laut. Sebenarnya bukan, saya dah besar pun ada juga. Saya rasa dah belasan tahun ibu saya pergi Mekah naik kapal laut. Dia balik dia cerita, kalau orang meninggal dalam perjalanan, sebab dia 13 hari perjalanan untuk ke Mekah itu. Meninggal tu dia hulur ke lautan. Maksudnya dia di bumi di laut lah. Jadi kita pun fikir, macam mana Allah nak bangkitkan? Percayalah, yakinlah bahawa Allah itu maha berkuasa. Apabila dia mengatakan bahawa dia akan bangkitkan semua di akhirat nanti, bangkitkan semua, maka semuanya itu akan berhimpun semula. Kita dah cerita dalam surah Al-Mulk tentang mahsyar. Semua tak kira di mana mereka berada, mereka mati dalam bentuk apa, terbakar atau apa sahaja, semua akan dibangkitkan dalam bentuk yang mereka ada. Jadi cuma apabila mereka masuk ke syurga, wajah mereka akan menjadi sangat cantik. Tidaklah ada yang tua, tidak ada yang muda. Itu perubahan setelah mereka dihisab. Begitulah. Dan ini okey, dan dah habis masa. Begitu juga ayat terakhir lah. Tak boleh banyak bersambung-sambung semuanya. Tak apa, kita sambung hari Ahad nanti. Sampai situ dulu bonda nak sebutkan. Jadi bonda nak simpulkan. Hari ini kita baca 2 ayat saja sambungan sebenarnya, iaitu Allah menceritakan mereka yang Ashabus Shimal ini, mereka yang lalai dengan perkara yang haram di dunia. Yang kedua, mereka berterusan dengan dosa besar. Yang ketiganya, mereka seolah-olahnya tidak yakin bahawa mereka boleh dibangkitkan setelah mereka menjadi tanah dan tinggal tulang-tulang sahaja. Jadi janganlah kita termasuk, supaya kita tidak termasuk, sahabat kita tidak termasuk dalam perkara-perkara tadi,
kita perlulah sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa berusaha untuk membaiki diri, sentiasa berusaha untuk tidak tenggelam kepada kelalaian. Jauhi kelalaian dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jauhi kelalaian dengan sentiasa membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, membaca hadis, baca terjemahan, faham, ingat, masukkan dalam hati. Dan laksanakan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah, dirahmati oleh Allah untuk sentiasa terbuka hati. Ya Allah, berahmatilah kami, bukalah hati kami, terangkanlah hati kami supaya kami semua sentiasa melakukan kebaikan. Jauhilah kami daripada perkara-perkara yang terlarang, ya Allah. Jauhilah kami daripada perkara-perkara yang terlarang, ya Allah, ya Allah. Akhirnya mari kita baca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al hisab. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.